Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Bab at-tatawwu'i khalfal mar'ati. Bab berkenaan dengan tatawwu', sembahyang sunat nawafil di belakang wanita. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Nadhr maula Umar bin Ubaidillah an Abi Salamah bin Abdurrahman an Aisyah zawj Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat. Riwayat daripada Aisyah Ummul Mukminin, dia kata, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya sedang tidur, kata Aisyah, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rijlaya fi qiblatihi, sedang kedua kaki saya berada di arah kiblatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sajada, maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, ghamazani, Nabi sallallahu alaihi wasallam sentuh saya, faqabadtu rijlaya, maka saya kejutkan, tarik kedua kaki saya. Fa iza qama basattuha, maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri daripada sujud, aku hamparkan, yakni lunjurkan kaki. Qalat, Aisyah kata, wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabihu, sedang rumah-rumah tu, yakni rumah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk rumah Aisyah, pada hari itu tidak ada pelita, tidak ada lampu. Maksudnya dalam keadaan gelap waktu malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang malam, sembahyang sunat, sembahyang nawafil. Hujrah Rasulullah sallallahu, hujrah Aisyah tu tidak begitu luas, sempit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang, Aisyah radhiyallahu taala anha ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sedang tidur. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, disebabkan kaki Aisyah ada di tempat Rasulullah SAW nak sujud tu, Rasulullah SAW cuit ataupun sentuh dengan tangan dia, sebab bila sujud, setelah daripada letak lutut tu, tangan akan pergi sampai tempat sujud dulu, kemudian barulah letak dahi di tempat sujud. Jadi bila tangan tu disentuh kaki Aisyah, ketika tu Aisyah radhiyallahu taala anha tarik kaki dia, seolah-olah bagi ruang untuk Rasulullah SAW sujud di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia sembahyang, biasanya waktu malam baca surah panjang,
Terkadang ruku sama lama dengan waktu berdiri baca Quran, dan begitu juga sujud pun lama. Jadi Aisyah, bila Rasulullah SAW sentuh kaki dia, dia tarik kaki dia, disebabkan Rasulullah SAW sujud lama, maksudnya tidak ganggu juga tidurnya Aisyah tu. Bila Rasulullah SAW bangkit daripada sujud yang kedua, dia dengar takbir, dia pun letak balik kaki dia. Kemudian Rasulullah SAW dalam keadaan qiyam tu baca surah panjang. Jadi dengan cara tu Rasulullah SAW sembahyang malam, sedang Aisyah ada di hadapan Rasulullah sembahyang tu, arah kiblat tu. Dalam hadis ni ada lafaz ghamaza. Ghamaza ni, ghamaza maksudnya al-lamsu bil yadi, sentuh dengan tangan. Jadi daripada situ ulama Ahnaf, ulama Hanafiyah, mereka istidlal, mengambil dalil ataupun kemukakan dalil berkenaan dengan masul mar'ah, sentuh wanita itu tidak naqidul wudu, tidak batal wudu. Jadi mereka istidlal juga dengan hadis ni berkenaan dengan sentuh wanita tidak batal wudu itu. Sebenarnya Imam Bukhari daripada terjematul bab dan juga hadis bab ni, dia nak sabitkan satu hukum, iaitu wanita ada di hadapan orang semayang itu tidak membatalkan semayang. Sekiranya wanita yang ada di hadapan itu bukan semayang bersama dengan lelaki, sama ada dia berada di hadapan orang semayang, terbaring, duduk dan lain-lain keadaan ketika itu, kiranya semayang orang itu tidak batal. Jadi daripada situ Imam Bukhari mau isyarat kepada satu masail ikhtilaf masyhur di kalangan a'immah, yaitu muhazatul mar'ah, adanya wanita di hadapan orang semayang tu, adakah batal semayang orang tu ataupun tidak. Jadi Imam Bukhari mau isyarat juga kepada ikhtilaful masail yang masyhur di kalangan a'immah. Jadi ada a'immah kata muhazatul mar'ah, wanita ada di hadapan orang semayang, ada batal orang semayang, orang itu apabila kedua-dua lelaki dan wanita itu semayang sama, satu semayang, kemudian wanita ada di hadapan, lelaki ada di belakang,
Maksudnya wanita itu ada di hadapan lelaki dalam satu sembahyang yang sama. Ketika itu ada imam kata batal sembahyang lelaki itu kalaulah lelaki itu sembahyang, dia bersendirian sembahyang, kemudian wanita itu ada di hadapan orang sembahyang itu, itu tidak membatalkan sembahyang disebabkan wanita itu ketika itu bukan sembahyang di hadapan lelaki sembahyang itu. Jadi itulah ikhtilaf imah berkenaan dengan wanita ada di hadapan orang sembahyang ini batal ataupun tidak bagi orang sembahyang itu. Dan juga sesetengah muhaddisin kata daripada terjemahatul bab dan juga hadis bab ni Imam Bukhari menyokong kepada ijtihad Imam Syafi'i, iaitu apabila wanita ada di hadapan orang sembahyang dan orang tu sembahyang di belakang wanita tu, ketika tu sembahyang orang tu tidak batal. Jadi kalaulah kiranya batal sembahyang orang lelaki ketika wanita ada di hadapan Rasulullah SAW, tidak akan sembahyang dengan cara seperti mana disebut dalam hadis tadi. Dia sembahyang, Aisyah ada di hadapan dia. Dan satu lagi pendapat daripada sesetengah imam muhaddisin, mereka kata Imam Bukhari sebelum bab ni dah pun adakan satu bab, iaitu babus salati khalfan naimi, bab berkenaan dengan orang sembahyang di belakang orang tidur. Selepas daripada itu, Imam Bukhari bawa selalu bab ini, babut tatawu'i khalfal mar'ah. Menjadi daripada situ juga Imam Bukhari nak sabitkan di sini seperti mana orang sembahyang di belakang orang tidur dengan tujuan dia jadikan sutrah orang tidur tu. Jadi di sini juga dalam bab ini Imam Bukhari hendak juga dalilkan kalaulah seseorang jadikan sutrah, sama ada lelaki ataupun wanita yang ada di hadapan dia dalam keadaan lelaki ataupun wanita itu sama ada dia duduk ataupun baring, itu harus, dan sembahyang orang itu tidak batal. Jadi kalau begitu maksudnya ada munasabah di antara bab dulu dan juga bab ini. Dan juga satu lagi katanya muhaddisin, dalam riwayat-riwayat lain ada sebut, dan dah juga kita baca sebelum ni, hadis yaqta'u salatul mar'atu wal himaru wal kalb. Wanita dan
keldai dan juga anjing. Lalu lintas di hadapan orang sembahyang tu batalkan sembahyang. Jadi ketika tu yang riwayat hadis tu Aisyah radhiyallahu taala anha kata, laqad ja'altumuna kilaban, kamu dah pun jadikan kami sama seperti anjing. Anjing dan keldai bila lalu lintas di hadapan orang sembahyang tu batal. Begitu juga wanita. Jadi maksudnya samakan kami kaum wanita dengan anjing. Itu dalam riwayat dulu dalam bab babu istiqbalir rajul babu istiqbalir rajula wa huwa yusalli, di situ ada hadis kita dah baca. Jadi daripada adanya hadis menyatakan begitu, Imam Bukhari dalam bab dulu dah pun sabitkan adanya lalu lintas wanita, keldai dan anjing di hadapan orang sembahyang tu tidak batal sembahyang. Yang Rasulullah SAW bersabda batal tu maksudnya di situ ditakwil mengganggu sembahyang orang tu. Jadi dalam bab tu Imam Bukhari dah pun istidlal, dah pun dalilkan tidak batalnya sembahyang apabila ada lalu lintas wanita, keldai dan juga anjing. Jadi satu adat Imam Bukhari apabila dia nak istidlal satu-satu hukum, seberapa banyak mungkin dia akan bawa dalil-dalil berkenaan dengan hukum yang dia sabitkan itu. Jadi berdasarkan adat kebiasaan dia, Imam Bukhari selepas daripada adanya bab berkenaan dengan yaqta'us salatal mar'atu wal himaru wal kalbu, berkenaan dengan bab tu dia nak sabitkan lalu lintas wanita tidak membatalkan sembahyang orang sembahyang tu. Jadi dalam bab ni bila orang tu sembahyang di belakang wanita tidur, itu dikira tidak batal sembahyang. Kalau begitu, lebih-lebih lagi bila wanita tu lalu ataupun lintas di hadapan orang sembahyang tu, kiranya tidak batal juga sembahyang. Jadi maksudnya seolah-olah Imam Bukhari masih istidlal lagi berkenaan dengan wanita lalu di hadapan orang sembahyang tu, mururul mar'ah tu tidak menjadi qati'us salat, membatalkan sembahyang. Jadi begitulah cara Imam Bukhari apabila dia nak sabitkan, nak istidlalkan satu-satu hukum, seberapa banyak boleh dia akan adakan bab-bab tu. Kemudian dia akan sabitkan ijtihad dia dengan bawanya beberapa banyak bab ataupun beberapa banyak hadis. Itu cara Imam Bukhari. Babu man qala la yaqta'u salata syai'un. Bab ini juga berkenaan dengan mereka yang kata tidak ada sesuatu pun boleh membatalkan sembahyang. Syekhul Masyaikh Syah Waliullah Muhaddis Hindi Ad-Dahlawi, dia kata Imam Bukhari mulai daripada bab ni
hingga akhir kitab salat tu dia akan sabitkan wanita ada di hadapan orang sembahyang ataupun lalu lintas wanita tidak menjadi perkara yang boleh membatalkan sembahyang. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة تحويل للإسناد قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة Zukira indaha ma yaqta'us salata. Riwayat daripada Aisyah disebut, dicerita di sisinya, di sisi Aisyah berkenaan dengan perkara yang membatalkan sembahyang, yaitu al-kalbu wal-himaru wal-mar'atu, anjing, keldai dan juga wanita apabila lalu lintas di hadapan orang sembahyang batal sembahyang orang tu. Bila dicerita perkara itu di sisi Aisyah, faqalat, Aisyah kata, syabbahtumuna bil humuri wal kilabi, kamu menyamakan, menyerupakan kami kaum wanita bersama dengan keldai dan anjing. Wallahi, demi Allah, laqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli, sungguh pun aku dah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Wa inni ala sariri, dan aku berada di atas katil, bainahu wa bainal qiblati, katil yang ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di antara kiblat, arah kiblat. Mudwaji'atan, aku dalam keadaan berbaring, baring tidur. Fatabadu liyal hajatu, maka hajat, keperluan zahir timbul bagi aku. Fa'akrahu an ajlisa, kemudian aku juga tak berapa suka berada ataupun duduk di hadapan Rasulullah SAW sembahyang tu. Fa'udhiyan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dan juga aku tidak suka terganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'an salla min indi rijlaihi, maka aku menyelinap keluar, perlahan-lahan keluar dari sisi kedua-dua kakinya, maksudnya dari sisi kedua-dua kaki, arah kaki katil itu keluar perlahan-lahan daripada situ. Jadi maksudnya Aisyah, dia nak menyatakan pernah dia ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sembahyang, bila nak sujud sentuh kaki dia dan sebagainya, dah kita baca hadis tadi. Jadi daripada situ Aisyah dah faham wanita ada
di hadapan orang semayang ataupun wanita lalu di hadapan orang semayang, sama ada yang wanita ada di hadapan orang semayang tu dalam keadaan tidur ataupun sedar, sama ada duduk di hadapan orang semayang ataupun baring, semua tu mengikut pengetahuan Aisyah ni tidak membatalkan semayang. Jadi bila orang cerita wanita, keldai, anjing bila ada di hadapan orang semayang ataupun lalu lintas di hadapan orang semayang tu membatalkan semayang, jadi dia bagi tahu apa yang dia dah tahu tu. Tujuannya dia menafikan wanita ada di hadapan orang semayang ni tidak membatalkan semayang orang tu. Jadi dalam hadis berdasarkan pengetahuan, berdasarkan pemberitahuan daripada Aisyah, dapat fahamnya bila wanita ada di hadapan orang semayang tu tidak batal semayang orang tu. Cuba kita tengok balik terjematul bab tu, la yaqta'u salata syai'un, tidak ada sesuatu pun batalkan sembahyang. Maknanya apa saja yang ada di hadapan orang sembahyang, tak kira wanita ke, anjing ke, keldai ke, semua tu tidak membatalkan sembahyang. Cuma daripada jawapan Aisyah radhiyallahu taala anha tadi, dapati wanita ada di hadapan orang sembahyang tu tidak batalkan sembahyang. Tapi di situ tidak ada gambaran keldai dan anjing. Kalau ada di hadapan orang sembahyang tu tidak membatalkan sembahyang. Yang tu tidak ada dalam hadis. Jadi muhaddisin kata, apabila wanita ada di hadapan orang sembahyang tu kira tidak batal dengan sendiri, kalb dan himar juga termasuk di situ, disebabkan dalam hadis yang Rasulullah SAW bersabda tu al-kalb wal himar wal mar'ah, 3 tu sekali. Bila salah satu daripada 3 tu kira tidak batal sembahyang, sekiranya salah satu tu ada di hadapan orang sembahyang tu, jadi dengan sendiri di situ dapat faham yang 2 lagi pun sama. Kalau ada di hadapan orang sembahyang ataupun lalu lintas di hadapan orang sembahyang tu, kiranya tidak batal sembahyang. Haddatsani Ishaq bin Ibrahim قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء. Ishaq bin Ibrahim Syekhul Bukhari, masyhur dengan Ishaq, nama Ishaq Rahway, seorang imam terkenal dalam mazhab Zahiriyah. Dia tutup Imam Bukhari. Ibnu Syihab Zuhri, anak saudara dia, anak saudara Ibnu Syihab Az-Zuhri, dia tanya kepada pak saudara dia iaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri tentang sembahyang, iaitu adakah sesuatu boleh membatalkan sembahyang.
kalaulah ada lalu lintas di hadapan orang sembahyang tu, apa sahaja, bolehkah batalkan sembahyang? Faqala, maka jawab kata Ibnu Syihab Az-Zuhri, la yaqta'uha syai'un, tidak ada sesuatu pun boleh membatalkan sembahyang. Akhbarani Urwah bin Zubair, kemudian Ibnu Syihab Az-Zuhri sebagai dalil bagi jawapan dia kepada anak saudara dia tu, dia nyatakan hadis Rasulullah SAW yang dia terima riwayat daripada Urwah bin Zubair. Akhbarani Urwah bin Zubair anna Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, Aisyah kata, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu fayusalli min al-laili. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya pada waktu malam dia bangun sembahyang malam, salatul lail, qiyamul lail, sembahyang tahajud, sembahyang sunat, nawafil. Ketika itu kata Aisyah, wa inni la mu'taridatan bainahu wa bainal qiblati ala firashi ahlihi. Ketika itu sedang aku melintang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di antara kiblat, maknanya dia tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang tu, ala firashi ahlihi, di atas hamparan ahli keluarganya. Jadi daripada situ juga dapati adanya wanita di hadapan orang sembahyang itu tidak membatalkan sembahyang. Itu Imam Bukhari nak sabitkan daripada hadis ni. Dalam hadis ni ada sebut wanita ada di hadapan, daripada situ turut kira hukum yang tidak batalnya kedai dan anjing lalu di hadapan orang sembahyang tu tadi. Jadi dalam hadis itu tentang wanita ada sebut berkenaan dengan keldai lalu. Itu juga ada riwayat daripada Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang di Mina, dia lalu di hadapan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat sembahyang itu dengan menaiki himar keldai itu. Kemudian dia turun daripada keldai masuk dalam saf sembahyang. Keldai itu sedang cari makanan dia di hadapan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat sembahyang. Jadi daripada situ juga dapati lalu lintas ataupun adanya keldai di hadapan orang sembahyang juga tidak batalkan sembahyang. Jadi memang dah ada dalil-dalil hadis-hadis apa sahaja Imam Bukhari istidlal itu. Babun idza hamala jariyatan saghiratan ala unuqihi fi salati. Bab ini berkenaan dengan apabila membawa ataupun dukung
kanak perempuan yang kecil di atas tekaknya ketika sembahyang. Jadi seperti mana saya dah bagi tahu tadi, Imam Bukhari masih lagi istidlal daripada bab ni juga, ijtihad dia yang menyatakan adanya wanita di hadapan orang sembahyang ataupun wanita lalu lintas di hadapan orang sembahyang itu kiranya tidak batal sembahyang. Jadi seperti biasa, bila dia istidlal bagi satu-satu hukum tu, dia akan kemuka banyak dalil. Jadi ini juga, bab ini juga masih lagi Imam Bukhari berdalilkan berkenaan dengan hukum itu, iaitu wanita tidak membatalkan sembahyang apabila dia ada di hadapan orang sembahyang ataupun lalu lintas di hadapan orang sembahyang. Jadi dalam bab ini kita akan baca berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dukung ataupun letakkan cucu dia, iaitu Umamah, anak perempuan budak kecil, anak daripada Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita tu, budak kecil tu, budak perempuan tu ada di atas bahu Rasulullah SAW ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang tu. Jadi daripada situ Imam Bukhari nak istidlal, wanita ada di atas bahu Rasulullah SAW ketika sembahyang tu kira tidak batal sembahyang Rasulullah SAW. Lebih-lebih lagi apabila wanita ada di hadapan Rasulullah SAW ataupun lalu di hadapan Rasulullah ataupun di hadapan orang sembahyang, itu kiranya tidak batal sembahyang. Jadi masih lagi Imam Bukhari istidlal berkenaan dengan itu. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Abi Qatadah Al-Ansari, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sembahyang. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa ataupun dukung Umamah binti Zainab, yaitu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wali Abil As bin Rabi'ah bin Abdi Syams. Zainab putri Rasulullah SAW dan Abil As suami dia. Jadi Umamah ni anak bagi Zainab dan Abil As. Faida sajada, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, wada'aha, Nabi sallallahu alaihi wasallam letak Umamah tu
Wa idza qama hamalaha, dan apabila Rasulullah SAW bangun daripada sujud yang kedua kepada rakaat yang kedua ataupun kepada rakaat yang keempat. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dukung semula Umamah tu. Jadi berdasarkan zahir hadis tu, Imam Ahmad bin Hanbal dan di sisi ulama Hanabilah, ini kiranya amal kasir, tapi Umamah sebesar sebaya Umamah tu istisna di sisi mereka. Dan imam lain selain daripada Imam Ahmad bin Hanbal, mereka kira yang dukung budak sembahyang bila nak sujud letak, bila bangkit daripada sujud letak balik atas bahu, itu kira amal kasir yang boleh membatalkan sembahyang. Itu memang kira hukum tetap yang Rasulullah SAW lakukan begitu. Mereka ambil maksud di situ, itu mahmulun ala ibtida'il Islam, diambil maksud di situ perbuatan Rasulullah SAW, amalan Rasulullah SAW begitu tu pada peringkat awal Islam, di mana ketika tu masih lagi tidak ada larangan berkenaan dengan amal kasir tu. Seperti mana pada peringkat awal Islam tidak ada larangan bercakap ketika sembahyang, dan juga tidak ada lagi larangan jawab salam ketika sembahyang. Jadi yang berlaku Rasulullah SAW dengan Umamah yang disebut dalam hadis ini juga, sebahagian besar muhaddisin mereka ambil maksud begitu. Dan juga ada sesetengah muhaddisin kata yang Rasulullah SAW dukung Umamah letak ketika sujud, ketika Rasulullah SAW bangkit daripada sujud, dukung semula letak balik di atas bahu Rasulullah SAW. Ini semuanya majazan, nisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mereka di sini, mereka kata Umamah ni dah cerdik, budak cerdik, jadi dia sendiri boleh dia naik atas Rasulullah SAW. Maksudnya ketika Rasulullah SAW mula sembahyang, dia ada di atas bahu Rasulullah SAW. Bila Rasulullah SAW rukuk, dengan sendiri dia dah pun turun. Ketika Rasulullah SAW sujud ni, dia tidak ada atas dukungnya Rasulullah SAW tu. Dan bila Rasulullah SAW nak bangkit daripada sujud tu, dia sendiri naik balik atas bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesetengah muhaddisin berdasarkan kajian mereka ambil maksud begitu. Kalau begitu tidak timbul amal kasir yang boleh membatalkan sembahyang dan sebagainya, tidak timbul cerita di sini.
dan juga berkenaan dengan Rasulullah SAW dukung mamah letak ketika sujud dan sebagainya. Satu taujih daripada Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandhalawi, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul di atas muka bumi ini. Dia nak menyampaikan hukum ahkam secara amali kepada umat dia, kepada hamba-hamba Allah. Seperti biasa, amalan-amalan hukum ahkam yang tidak bercanggah dengan kedudukan nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesemuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tunjuk sebagai contoh. Kalaulah ada apa-apa agaknya bercanggah, amalan tu, hukum ahkam tu bercanggah dengan keadaan nubuwah Rasulullah SAW ataupun hukum ahkam amalan perbuatan itu, sekiranya Rasulullah SAW tunjuk sebagai contoh, boleh menjejaskan kedudukan Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala zahirkan amalan-amalan itu, perbuatan-perbuatan seperti itu daripada sahabat-sahabat. Jadi hukum ahkam dalam sembahyang nak nyatakan, nak zahirkan untuk sahabat-sahabat itu tidak bercanggah dengan kedudukan Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul. Jadi Rasulullah SAW tunjuk contoh dengan cara Umamah ada di atas bahu, letak di atas bahu, ketika nak sujud letak di bawah, ketika nak bangkit daripada sujud ambil letak semula di atas bahu. Ini semuanya Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandhalawi kata ini semua jadi contoh yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan amal kasir yang kata boleh membatalkan sembahyang itu. Maksud sebenar yang kata batal sembahyang disebabkan amal kasir itu apabila amal kasir itu berturut-turut lakukan dalam satu rukun, itu kiranya batal. Kalau tidak, tak batal. Jadi yang berlaku di antara Rasulullah SAW dan Umamah ni bukan dalam satu rukun. Rasulullah SAW dukung Umamah letak, kemudian dukung pula, itu bukan berlaku dalam satu rukun. Jadi ketika Rasulullah SAW sujud, itu satu rukun. Rasulullah SAW letak Umamah. Bila Rasulullah SAW bangkit daripada sujud, itu dah intiqal kepada rukun lain. Ketika itu Rasulullah SAW ambil letak. Katalah Rasulullah SAW sendiri lakukan perbuatan itu, kiranya tidak jadi amal kasir lagi, sebab bukan berturut-turut buat perbuatan itu dalam satu rukun. Yang berlaku itu dalam rukun-rukun berasingan. Jadi tidak kata juga di sini amal kasir. Jadi mengikut pandangan Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandhalawi, yang Rasulullah SAW lakukan dengan Umamah itu tidak dikira amal kasir. Jadi tidak timbul masalah di situ, batal sembahyang ke apa. Jadi ini contoh yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW yang amal kasir. Batal sembahyang ni berturut-turut bergerak
anggota besar dalam satu rukun. Itulah hukumnya batal sembahyang kalau rukun berasingan itu tidak berturut-turut, tidak menjadi batal sembahyang. Itu pandangan daripada Syekhul Hadis itu. Babun iza salla ila firashin fihi haidun. Bab berkenaan dengan apabila seseorang sembahyang kepada hamparan padanya ada wanita yang datang darah haid. حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهادي قال أخبرني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت riwayat daripada Abdullah bin Shaddad, dia kata mak saudara saya Maimunah beritahu saya, qalat, dia kata kana firashi hiyala musallan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamparanku ada hiyal, berhadapan ataupun bersemuka dengan tempat sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang, dia ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidur dan sebagainya. Waqa'a thawbuhu alayya. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang, jatuh kainnya, kain Rasulullah SAW ke atas aku, ke atas tubuh aku. Wa ana ala firashi, ketika itu aku sedang ada di atas hamparanku yang ada bersemuka dengan tempat sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Bukhari daripada bab ini juga dia nak istidlal lagi berkenaan dengan muhadzatul mar'ah, wanita ada berhadapan bersemuka dengan orang sembahyang, itu tidak mufsidus salat, tidak membatalkan sembahyang itu sah. Jadi masih lagi Imam Bukhari istidlal apabila wanita ada di hadapan orang sembahyang itu tidak batal, apalagi wanita lalu di hadapan orang sembahyang itu nak batal sembahyang. Jadi masih lagi Imam Bukhari istidlal seperti mana bagi tahu tadi seberapa banyak boleh Imam Bukhari akan kemuka dalil-dalil berkenaan dengan ijtihad dia yang dah kemuka itu. Dan satu lagi dalam terjematul bab ni kita mau faham, iaitu terjematul bab di sini Imam Bukhari adakan dengan adanya iza syartun, dan tidak ada jawabus syartun, tidak ada jaza di sini. Jadi uslub Imam Bukhari dalam terjematul bab ni ada pelbagai uslub, pelbagai cara. Maksudnya Imam Bukhari akan buat terjematul bab dengan macam-macam cara. Ini salah satu daripada uslub terjematul bab Imam Bukhari.
uslub tu dibilang oleh Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandalawi sampai ada 70 usul. 70 uslub Imam Bukhari, 70 cara Imam Bukhari adakan terjematul bab. Jadi ini salah satu daripada tu caranya Imam Bukhari dia adakan terjematul bab dengan kalimah syarat. Kemudian dia tidak masuk jawabus syarat tu. Allamah Kirmani kata jawabus syarat di sini sahhat salatuhu idza shalla ila firashin fihi haidun fasalat sahhat salatuhu. Jawab syarat di sini mahzuf. Jadi begitulah cara Imam Bukhari adakan terjematul bab. Dalam riwayat Nasa'i ada apabila haidah, wanita yang uzur dalam keadaan datang darah itu, apabila lalu di hadapan orang semayang orang itu batal. Ada satu riwayat dalam Nasa'i. Jadi Imam Bukhari dengan terjematul bab dan hadis yang kita dah baca tadi, dia nak menolak hukum yang kata batal. Kalaulah wanita haid yang datang darah itu ada di hadapan Rasulullah semayang tu, Rasulullah SAW kira tidak batal semayang dia. Kalau begitu, apalagi wanita datang darah itu lalu di hadapan orang semayang tu, lebih-lebih lagi tidak batal. Itu yang Imam Bukhari mau sabitkan daripada terjematul bab dan hadis bab ini. Haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad qala haddatsana Syaibani Sulaiman qala haddatsana Abdullah bin Shaddad bin al-Hadi qala sami'tu Maimunata taqulu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli. Maimunah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang, yusalli wa ana ila jambihi naimatun, sedang aku berada bersebelahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aku sedang tidur. Fa idza sajada asabani sawbuhu wa ana hadidun, maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, kain Rasulullah SAW terkena kepada aku, sedang aku ketika itu haid, wanita yang datang darah haid. Jadi dalam hadis tadi Maimunah tidur di hadapan Rasulullah SAW sembahyang. Dalam hadis ni Imam Bukhari bawa hadis ni, tujuannya muhaddisin kata nak menyatakan Maimunah yang ada di hadapan Rasulullah SAW ketika itu juga dalam keadaan dia tu datang darah haid. Jadi sama ada wanita ada di hadapan orang semayang ataupun bersebelahan dengan orang semayang, kesemuanya kira tidak batal semayang. Jadi sebab tu juga Imam Bukhari nak istidlal di sini, apabila wanita lalu di hadapan orang semayang juga kira tidak batal semayang.
babun hal yaghmizur rajul. Itu kita sambung insyaAllah. Wallah